Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berkaitan dengan ikram muslimin, memuliakan saudara Islam yang lain. Antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara khalahu fi qaryatin ukhra farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhalli fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung yang lain, maka Allah menugaskan satu malaikat untuk menjaganya. Malaikat bertanya, hendak pergi ke mana engkau? Ia menjawab, aku akan pergi mengunjungi saudaraku di kampung ini. Malaikat bertanya, apakah ada suatu kebaikan milikmu yang harus diberikan kepadamu oleh saudaramu itu? Orang itu menjawab, tidak ada. Tetapi aku menyintainya semata-mata kerana Allah. Malaikat itu berkata, aku adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahumu bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu kerana Allah. Hadis riwayat Muslim. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marratan
wa man kaffana mayyitan kasahu Allahu minas sundusin wa istabraqin fil jannah. Rawahul Hakim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang kelebihan ziarah, menziarahi saudara kita, saudara kita sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Yang penting menziarahi kerana Allah. Dalam hadis ini digambarkan sebagai dialog. Walaupun kita pergi tak jumpa pun dengan malaikat tengah jalan duk tanya kita, tak ada pernah duk jumpa dengan malaikat nak tanya nak pergi mana, pagi buat gapo, tak ada pun. Tetapi Nabi beritahu ini menggambarkan bahawa niat kita, yang mana Allah Ta'ala tugaskan malaikat mengiringi ataupun bersama-sama dengan orang yang berjalan menziarahi saudaranya. Dalam arti kata lain, menghubungkan silaturahim. Oleh kerana besarnya ganjaran menghubungkan silaturahim ini, maka Allah Ta'ala mengurniakan banyak ganjaran. Begitu juga memutuskan silaturahim itu besar dosanya, sehingga kan Nabi beri amaran la yadkhulul jannata man qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, putus waris-waris dengan apa cara sekalipun, kerana harta ke, kerana politik ke, kerana ada pertelingkahan selisih faham sikit sebanyak, balah bah kesuk tak baik. Itu dosa besar, sehingga kan Nabi beri amaran tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Dan sebaliknya, apabila kita menghubungkan silaturahim, besar pula pahalanya. Sebagaimana sebut dalam hadis ini, zara akhallahu fi qaryatin ukhra, dia pergi ziarah saudara dia di kampung lain. Kampung lain ni maknanya agak jauh lah, kita kena keluar kampung kita. Dan kampung ni tuan-tuan, misalnya kita duduk di kampung Nundai, tuan-tuan nak ziarah saudara tuan-tuan di Kubai Kriai ke, Langgar ke, kampung lain dah tu, alah kau Pasir Horn ke, apatah lagi jauh, lagi besar pahalanya, ganjarannya. Hingga kan fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan, Allah Ta'ala mengutuskan malaikat untuk menjaganya. Bermakna dalam setiap perjalanan itu nak pergi ziarah saudara itu, dia mendapat doa para malaikat. Malaikat mendoakan dengan keampunan, ya Allah ampunilah ia. Dan satu lagi, malaikat minta rahmat. Tu antara malaikat minta, dan tidak ada lain yang kita inginkan melainkan keampunan. Tuan-tuan, kita mari masjid ni pun nak keampunan daripada Allah. Kalau kita tahu kita ni sentiasa terlibat dengan dosa, dosa menghabiskan masa sia-sia, dosa membazirkan wang kita, dosa
panjang angan-angan dosa, dan banyak lagi lah. Dosa-dosa seperti itu Allah Ta'ala hapuskan dengan kita berziarah saudara kita, dengan kita mari masjid, dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Semuanya tu malaikat doa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Wa Allah, ampunilah mereka, wa Allah, kesihanilah mereka. Falamma ata alaihi aina turid. Pertama sekali betulkan niat kita, tujuan kita nak pergi ke mana. Pergi rumah saudara kita tu apa tujuan? Qala uridu akhalli fi hadhihi alqaryah. Aku nak pergi ziarah saudaraku. Maknanya niat nak pergi ziarah saudara kita dalam kampung ini. Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Awak pergi ziarah tu adakah dengan ada sesuatu nak pergi minta hutang ke, ataupun ada apa-apa hajat yang kamu nak dapat daripadanya? Qala la, tak. Bukan kerana nak pergi minta hutang, bukan kerana ada apa-apa kepentingan diri, tak. Nak pergi ziarah, nak pergi mengeratkan silaturahim. Nak pergi ziarah saja. Ghairu anni ahbabtuhu, melainkan aku kasih pada dia, aku sayang pada dia. Fillahi, kerana Allah Azza wa Jalla. Pergi ziarah rakan sahabat-sahabat kita kerana sayang, kerana kasih. Qala fa inni Rasulullah ilaik. Malaikat berkata, aku ini diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk kamu, nak jaga kamu. Bi anna Allah qad ahabbuka. Nak khabarkan pada kamu bahawa Allah Ta'ala kasih pada kamu sebagaimana engkau kasih kepada saudara. Subhanallah. Baik itu tuan-tuan, kita sekarang ni tidak banyak masalah nak pergi ziarah dah. Ada kenderaan, ada kemudahan. Cuma boleh jadi kekangan kerja masing-masing. Kita kerja, dia kerja, kena cari masa cuti, masa rehat, masa kelapangan, boleh pergi ziarah. Apa pula kita pula yang menerima tetamu ini, jangan kita menunjukkan reaksi tak suka bila saudara kita mari ke rumah. Tunjukkan rasa gembira, rasa senang hati dengan kunjungan saudara kita pada rumah kita. Biar lahirkan rasa saya sangat gembira dengan kedatangan awak ke rumah saya. Rasakan gembira. Batu tuan-tuan, orang tua-tua bila waris warah mari rumah kita, mesti akak air, paling tidak makan sekut tawar. Tak mesti makan nasi tengah hari. Kalau mari siang hari, mesti susah dengan buah air gapo. Nak balik pula ada buah tangan, cari dapur ada orang boleh buat balik. Ada kepuk ke ada biskut ke apa. Kalau jiran apa ni, tetamu kita mari rumah kita bawa anak, Allah piti kepada anak dia mari. Itu walaupun benda tu remeh pada kita tuan-tuan, tapi anak tu hok mari dengan bapak dia tu mari rumah kita, bila kita hala pitih ke dia 5 ria ke 2-3 ria ke hala ke dia, mesti dia ingat sampai bila-bila. Di rumah waris kita dapat pitih seria, dapat 5 ria. Ni nak gambarkan bahawa
kita yang pergi ziarah pun gembira bila pergi ziarah rumah sahabat kita, rumah saudara kita, dan saudara kita pun suka menerima kunjungan kita. Nak tarik semula silaturahim ataupun ziarah yang semakin pudar. Amalan ziarah ni dah tak hidup dah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi bila orang tua dah meninggal dunia. Ibu bapa kita dah meninggal dunia, waris-waris pun jarang mari rumah kita. Dan kita pun tak kunjungi dah rumah waris-waris kita, kerana orang tua dah tak ada. Benarlah kata ungkapan, bila matinya bapa, maka matilah rumah itu, matilah keluarga itu. Mati dari satu sudut, dah sepi dah. Bila ketua keluarga dah meninggal dunia ataupun ibu bapa dah tak ada, maka sepi, muram dah rumah kita. Maka kitalah pula yang menjadi ibu bapa kena join ataupun kena hubungi silaturahim itu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni dapat kasih sayang Allah. Kasihi saudara kita, maka Allah Ta'ala akan mengasihi kita sebagaimana kita kasih kepada saudara kita. Antara kemanisan iman 3 perkara yang mana Nabi SAW menyatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara ni, kalaulah dia ada padanya 3 perkara ini, dia akan mencapai kemanisan iman. Hendaklah dia kasihkan Allah dan Rasul mengatasi segala-gala. Hendaklah dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih pada dirinya sendiri. Kasih pada saudara kita supaya kita kasih pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, benci kepada kekufuran. Sebagaimana bencinya kita orang nak lempar kita dalam api, takutnya kita orang nak lempar kita dalam api, maka beringat jangan buat benda-benda kufur, benda-benda syirik, sebagaimana kita takut kepada api. Sebab bila mengeluarkan kata-kata yang membawa kepada kufur ataupun buat perbuatan yang boleh bawa kepada kufur, maka akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Baik tuan-tuan, hadis yang berikutnya, Nabi SAW menyatakan, man ghasala mayyitan fakatama alaihi, sesiapa yang memandikan jenazah, ataupun menyaksikan sesuatu yang aib pada jenazah itu. Kita pergi ziarah, tengok jenazah, buka kain, tengok muka dia, ada sesuatu yang mengaibkan, misal kita terpandang, tutup cepat-cepat. Jangan buka tengok, weh apa lagu ni, lidah tubik. Jangan. Tutup, jangan orang tengok kalau ada keaiban. Lebih-lebih lagi lah orang yang memandikan jenazah itu, kau dilondeh habis pakaian jenazah itu, masa mandikan jangan beritahu sesuatu yang mengaibkan jenazah. Fakatama, lalu dia sembunyi, dia susuk, dia diam, tak cakap apa-apa kalau ada keaiban pada jenazah itu. Ghufira lahu 40 maratan, Allah Ta'ala ampunkan dia 40 kali. Dia mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala 40 kali ganda. Besar ganjaran tuan-tuan. Wa man kaffana mayyitan, dan sesiapa yang mengkafan, kasahullahu minas sundus, Allah Ta'ala akan berikan pakaian kepadanya di hari kiamat nanti daripada pakaian syurga.
pakaian sutra min sundusin wa istabraqin al-jannah, diberikan pakaian sutra yang lembut dan sutra tebal, nipis dan tebal dalam syurga nanti. Subhanallah. Bermakna tuan-tuan besar ganjaran ini hak muslim terhadap muslim yang lain. Sebab itu tuan-tuan, orang mandikan jenazah ni besar pahala ni. Menguruskan jenazah, masuk belakang orang gali kubur. Walaupun dia orang biasa-biasa je, tapi dia khidmat, dia gali kubur. Gali kubur salah satu tugas yang besar. Kalau kita Kaabah rasa tak siap gali kubur, melainkan orang yang ahli dia, hak biasa dah gali, betul je dia gali. Bermakna pilihan Allah Ta'ala juga orang yang gali kubur ni. Allah Ta'ala buat dah dalam masyarakat kita. Ada gali kubur, ni dia sekuat dia 3-4 orang. Bila ada meninggal dunia, beritahu ada dah orang yang mandi jenazah. Hak muslimat mati, ni dia tukang mandi jenazah muslimat. Orang mandi jenazah lelaki ada juga dah. Dalam kampung kita yang menguruskan keranda van jenazah, semua tu bergerak main peranan masing-masing. Khabar gembira daripada Nabi SAW dapat ganjaran besar. Sebab menyempurnakan kematian saudara kita. Hatta kita mengiringi jenazah ke perkuburan pun besar ganjarannya. Subhanallah tuan-tuan. Kita nak kepada kehidupan yang baik dan mati pun dalam keadaan yang baik. Sebab tu tuan-tuan, jenazah kita ni bila kita mati, kita mengalami kesakitan yang sangat. Kalau dengar kepada beberapa riwayat menyatakan bahawa seperti dicincang dengan pedang 99 kali. Ada lagi menyatakan bagaikan ditusuk, ditikam dengan besi tajam yang panas sebanyak 1000 kali, ataupun bagaikan dilapah kulit keseluruhannya. Itu beberapa gambaran periknya menghadapi sakratul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasai mati. Bermakna merasai mati ini satu keperitan yang amat sangat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kesakitan mati itu adalah penghapusan daripada dosa-dosa. Allah Ta'ala hapuskan dosa kita ni segenap cara. Mula daripada kita berwudu, hapus dosa. Berjalan ke masjid, hapus dosa. Ada di masjid, hapus dosa. Kalau ada saki baki lagi dosa, Allah berikan kita jatuh sakit, tak selesa, demam lah, sakit orak lah, darah tinggi, kecil manis. Allah bagi itu sebenarnya Allah nak kikih buat dosa kita. Dengan adanya penyakit-penyakit begitu, Allah buatkan dosa-dosa kita. Kalau ada lagi sakit baki dosa, Allah Ta'ala beri sakit dekat nak mati. Rak sakit. Tu Tuhan buat perhabis dosa. Dan apabila mati kembali menemui Allah, tak ada dosa dah. Sebab itulah, la tamutunna illa wa antum husnuz zannu billah. Jangan kamu mati melainkan kamu bersangka baik dengan Allah. Bersangka baiklah dengan Allah. Allah Ta'ala tak pernah buat zalim, buat nyaya pada hamba-hambanya.
Bahkan segala apa yang ditentukan Allah Ta'ala adalah yang terbaik, kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sebab itu tuan-tuan, apabila dimandikan jenazah itu, jenazah ini merayu-rayu pada orang jom mandi itu, sirami daku dengan perlahan, jangan air terlalu panas, jangan terlalu sejuk. Gosoklah aku perlahan-lahan, aku masih lagi sakit menghadapi sakratul maut. Hatta di kafan pun kafan dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Tengok orang yang menguruskan jenazah tu penuh kasih sayang. Aku dulu letak atas batai pisau, kemudian ada pakak riba, anak beranak main riba, jenazah ni peluk kosong. Lah ni pun kalau ada palung tempat awak mandi jenazah itu, sirami dengan perlahan-lahan. Tidaklah kata sembuh dengan wayat, pelan je buka paip slow, cucuk gitu. Tutup dengan kain batik lepas sebagainya. Bila kita merahmati jenazah, Allah Ta'ala akan merahmati kita. Hatta siapa-siapa yang mengkafankan jenazah itu, dia akan dipakaikan oleh Allah Ta'ala dengan pakaian syurga, pakaian sutra dalam syurga nanti. Besar kelebihan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Oleh itu jaga, jangan ceritakan keaiban jenazah kepada orang lain. Jangan dibuayak. Sebab pahala besar dah dapat bila royak keaiban jenazah pada orang lain, pahala pun saja, dan dapat dosa pula, dapat kemurkaan Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sarrahu an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah ia mencintai orang Islam, mencintai orang Islam yang lain semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ini juga menunjukkan bahawa kemanisan iman itu akan dikurniakan Allah apabila kita mengasihi saudara seagama kita. Hak waris-waris tu sewajibnya dah, sewajibnya dah waris-waris kita, kaum kerabat kita tu hak terdekat ni orang Islam yang lain yang tidak waris-waris, yang tidak waris-waris tapi kita sayang pada dia, dengan kita sebarkan salam. Nabi ada sebut sebarkan salam kepada orang Islam sama ada kau kenali ataupun tidak kenali. Sebab kadang-kadang kita ni beri salam pada orang kenal je. Kalau orang kenal, orang kita kenal, beri salam, cakap jujur benar. Sebab kita kenal. Namun begitu jangan pula tak beri salam pada orang kita tak kenal. Walaupun kita tak kenal tapi kita kenal pasti dia tu orang Islam, beri juga salam. Sebab apa? Sebab tanda kita mengasihi saudara seagama kita. Batulah tuan-tuan, bila orang beri salam pada kita, wajib jawab. Beri salam tu sunat, jawab tu wajib. Lagu mana tuan-tuan bila kita beri salam pada orang, dia tak jawab, apa perasaan? Dia buat tak tahu je, kita beri salam buat tak tahu. Kita akan berasa kecil hati, berasa sekor berbagai-bagai dah, dia sekor koksi dah lah. Kita mari berasa lagu lain bila kita tak jawab.
Itulah Islam kata wajib bila orang beri salam pada kita jawab. Melainkan kita tak dengar lain cerita. Bila kita dengar jawab salam itu, maka hukumnya wajib. Baik, itulah antara mahabbah, kasih sayang sesama kita ni, dan kita sebarkan salam. Ingat Nabi beritahu dia akan mencapai kemanisan iman. Akan mencapai kemanisan iman apabila kita kasih pada saudara kita, kasih kepada orang yang lain yang seagama dengan kita, lillahi azza wa jalla, kerana Allah azza wa jalla. An Abdullah yani ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal imani an yuhibbal rajula rajulan la yuhibbuhu illa lillahi min ghairi malin aw a'tahu fazalikal iman, rawahu Tabrani. Daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda iman adalah seseorang mencintai orang lain semata-mata kerana Allah, walaupun tanpa ada keuntungan harta yang diperolehi darinya. Demikian itulah iman. Kasih pada saudara kita, kasih pada seseorang yang lain itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana dia pernah tolong kita ke kerana nak sesuatu daripada dia ke, bukan. Kita menyayangi saudara kita itu, seagama dengan kita itu, kerana Allah Ta'ala. Sebab itu dalam salam ta'aruf misalnya, kita berusrah, kita berta'aruf, berkenal-kenalan. Biasanya kita akan mulakan ana akhukum fil Islam, ataupun ana akhukum fillah, saya saudara kamu kerana Allah, ataupun saya saudara kamu seagama Islam. Itu salam perkenalan. Ana akhukum fil Islam, saya ni saudara kamu sesama Islam. Awak Islam, saya pun Islam. Awak beriman, saya pun beriman. Awak kasihkan Allah, saya pun kasihkan Allah. Ana akhukum fillah, kerana Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, dinyatakan bahawa Syekh Hasan Al-Basri, ia mempunyai 360 orang sahabat. 360 sahabat. Maka dia ziarah setiap hari seorang sahabatnya. Ziarah setiap hari sahabat. Sehari lepas asar dia pergi ziarah. Bermakna cukup setahun dia dah ziarah ke semua sahabat dia. Baik tuan-tuan, sekarang ni kita ada telefon dan ada grup. Ada grup keluarga, ada grup orang kampung masjid kita, ada ahli qaryah ataupun grup WhatsApp anak mungkin masjid Nundai. Jadi lazimilah tuan-tuan menjenguk-jenguk ataupun tinjau-tinjau dalam grup kita. Dah kita tak sempat dah nak ziarah lagi antara satu sama lain, maka pecek grup. Berikan peringatan-peringatan mesra kepada rakan-rakan kita dalam grup kita ni. Nasihat-nasihat yang baik, mulakan dengan salam. Sebarkan berita-berita yang benar, jangan sebar berita-berita yang palsu.
Bermakna kalau kita sebarkan berita palsu ataupun menyebarkan perpecahan, bermakna kita telah mencetuskan kemarahan masa muka, maka mendatangkan satu perkara yang tidak baik. Maka saling bertolong-tolongan ke arah kebaikan, nasihat menasihati antara satu sama lain. Dan kita tak sempat nak ziarah, maka ada alternatif lain, misalnya kita boleh bertanya khabar dengan telefon yang ada di tangan tuan-tuan. Kita naknya ialah kemesraan, kasih sayang sama Islam, nak mencapai kemanisan iman. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tahabbu rajulani fillahi ta'ala illa kana afdaluhuma ashadda hubban li sahibihi, rawahul Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah dua orang yang saling mencintai kerana Allah, sayang menyayangi kerana Allah, kecuali orang yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling besar cintanya kepada kawannya itu. Dalam hadis ini tuan-tuan, hadis riwayat Al-Hakim, wa qala hadza hadisun sahih, yang mana hadis ini hadis sahih. Dua orang saya lah, kita saya ke dia, dia saya pada kita, maka orang yang paling afdal, paling besar pahala antara dua tu ialah orang paling kuat sayang. Dalam arti kata, bila kita sayang pada saudara kita, kita akan membela dia, jaga maruah dia, menghormati dia, beri salam pada, tunaikan hak-hak dia. Itu sebagai tanda kita sayang pada saudara kita. Dan ada lagi tuan-tuan, antaranya ialah 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada sebarang bayang-bayang, tak ada tempat nak berlindung, tak ada tempat nak berteduh, melainkan perlindungan daripada Allah. 7 golongan ni akan dapat perlindungan di hari kiamat. Rajulani tahabba fillahi, 2 orang lelaki yang dia saling menyayangi kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Bertemu kerana Allah umpamanya jumpa dengan kawan kita mana tempat majlis ilmu, ada sama dia, kerana Allah. Jumpa dalam usrah, jumpa di masjid, kerana Allah. Tuan-tuan, mari pakat mari masjid ni bertemu kerana Allah, sama-sama mari tunaikan perintah Allah. Itulah salat fardu berjamaah. Kita berjumpa kerana Allah. Dan yatafarraqa, berpisah lepas ini pun kerana Allah, masing-masing setak motor kelik rumah masing-masing. Dah tunaikan urusan kita dengan keluarga masing-masing. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kerana hak tu pergi kijau, hak ni penjabat, hak ni ke ladang, hak ni lepas pada urusan masing-masing, urusan keduniaan pula. Setelah kita tunaikan urusan kita dengan Allah Ta'ala dengan solat,
lepas solat kita bertebaran. Fantashiru fil ard yabtaghu min fadlillah. Jadi bertemukan Allah, berpisah pun kerana Allah. Ni antara salah satu orang yang mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar nanti. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Satu lagi, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahri wal humma. Rawahu Muslim, hadis sahih. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta mencintai sesama mereka, sayang menyayangi sesama mereka dan saling mengasihaninya adalah seperti satu jasad. Jika salah satu dari anggota badannya mengadu sakit, maka seluruh jasadnya tidak akan boleh tidur, tidak akan tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Tengok Rasulullah buat perumpamaan, perbandingan. Kerjasama sesama kita orang Islam ni, sama-sama mukmin, ibaratkan satu anggota, satu jasad. Dalam hadis lain Nabi buat perumpamaan seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, saling mengukuh kuat antara satu sama lain. Dengan tiang, dengan kasajatanya, dengan latanya, dengan apa ni, dengan bingnya, dengan tapaknya, semua terkemah belakang. Barulah bangunan gagah berdiri. Jadi kita dalam masyarakat begitulah, saling mengukuh, saling kuat menguat, sayang antara satu sama lain. Dan dalam hadis ini Nabi buat perbandingan bagaikan satu jasad. Tangan, dua-dua belah tangan, mata, telinga, kaki, semua organ-organ ni ada peranan masing-masing. Salah satu anggota sakit, maka semua tak boleh buat kerja. Sakit gigi misal duk ngak-ngak, tak ada. Nak tidur pun tak jenera, sakit gigi ngak-ngak. Makan pun tak lalu. Tak. Tidur tak jenera, buat apa saja tak boleh, sakit gigi. Itu juga misalnya demam. Semua anggota lain akan mengalami masalah belaka. Hatta nak makan pun tak lalu, berasa pahit mulut dan sebagainya. Hingga akan berjaga malam. Tangan pun dua belah tangan. Tangan kanan gatal, hak kiri jo tolong karu. Dah. Masing-masing gosok gi gosok mari, dua tangan. Kaki pula tolong lakah gi nak gi kuana. Ibaratnya Nabi beritahu dalam satu jasad ni lah peranan semua anggota ni membantu jasad masing-masing. Itulah juga orang mukmin, biar ada jasa antara satu sama lain. Fi tawaddihim wa tarahumihim, perumpamaan mereka tolong menolong, kasih sayang sama mereka, yang mana ibaratnya satu jasad. Nabi buat perbandingan. Tepat sekali perbandingan ini. Maka begitulah kesimpulannya dalam hadis-hadis yang kita baca ini, menggambarkan bahawa tuan-tuan, jangan ada saling benci-membenci sama kita. Hormatilah sama kita, saling doa antara satu sama lain, nasihat menasihati, agar kita sama-sama mendapat keuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, itulah untuk malam ini
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita baca beberapa hadis Nabi SAW dapat manfaat. Sengaja baca beberapa hadis ini, banyak hadis, 4-5 hadis ini, supaya kita dengar apa yang Nabi beritahu. Kadang-kadang kita tak pernah dengar itu hadis, maka bila baca hadis itulah ungkapan-ungkapan Rasulullah. Bermakna bila sebut hadis sahih, memang hadis ini Nabi royak gitulah, tak ada tambah sikit apa. Nabi beritahu belaka, lagu tu tak ada tambah, tak ada debuai perkataan Nabi, lagu tu lah belaka. Periwayat dia ingat sebutir Nabi royak apa, maka Imam Muslim, Imam Bukhari tulis bagaimana Nabi royak, dan kita pakak baca, bermakna kita telah menyebut perkataan-perkataan yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Peringatan itu, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan mendapat rahmat dari sisi Allah Ta'ala, supaya kita mendapat manfaat daripada apa yang kita pelajari, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa wajhan muniran wa tawfiqan hasana wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.